أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Apa khabar para penonton Al-Hidayah yang disayangi semuanya? Hari ini kami di Al-Hidayah ingin menanam rasa kasih dan cinta dengan mengingatkan kita kembali kepada seorang insan yang cukup agung yang telah pun mengubah sejarah peradaban dunia. Nabi Muhammad SAW telah membawa sinar kepada masyarakat Arab Jahiliyah dengan membawa keamanan, keadilan dan keimanan. Para penonton, hari ini saya berada jauh di Darul Hasanah Islamic Care Bukit Belinding untuk meraihkan sambutan Maulidur Rasul bersama anak-anak tahfiz dengan ibu-ibu di sini. Para penonton, kita akan saksikan kemeriahan sambutan Maulidur Rasul di sini. Saksikan. Masuk sahaja bulan Rabiul Awal ini, alhamdulillah, menjadi satu fenomena di seluruh negara, tuan-tuan. Kita melahirkan rasa rindu dan peringatan kita, ingatkan kita tentang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya, tuan-tuan, adakah kita sambut dengan ilmu? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadis sahih, tuan-tuan, hadis ni. Maka takut-takut kalau kita menyambutnya dalam kadar tanpa ilmu, hanya taklid saja, mengikut datuk nenek kita telah melaksanakan yang dahulu, tuan-tuan, takut-takut, tuan-tuan, kita goyang. Dalam kitab Al-Hawl Al-Ikhtifal Bizikra Maulid An-Nabawi, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar Makkahul Mukarramah, telah memberikan kita sebanyak 21 dalil-dalil ad-dalail bagaimana keharusan untuk kita menganjur dan juga kita meraihkan sambutan Maulid Ar-Rasul. Jadi cukup kita pegang dalil-dalil yang besar, yang besar-besar, tuan-tuan. Yang pertama, dalam Al-Quran itu sendiri, dalam surah Yunus ayat 58, Allah telah berfirman, Bada'udzubillahi minasyaitanirrajim, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Anjuran, galakkan untuk merasa kegembiraan. Katakanlah ya Muhammad, kul, katakanlah ya Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan sebab kelebihan-kelebihan yang kau ada ya Muhammad, yang dibawa oleh kau ya Muhammad, wa birahmatihi, dengan sebab rahmat yang kau bawa ya Muhammad, fabizalika, yang sedemikian itu, falyafrahu, maka hendaklah umatmu rasa gembira dengan aku utuskan kau ya Muhammad kepada mereka. Tengok, tuan-tuan, sahih, tuan-tuan. Dan ini ayat Quran. Biasanya kita hanya merujuk kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107, tuan-tuan.
Ya, rahmat bukan sekadar kita sebagai hamba-Nya, makhluknya yang berjenis manusia, tapi makhluknya juga daripada hayawan, tumbuh-tumbuhan. Rahmat bukan sekadar alam fi dunia saja tuan-tuan, rahmatan fil alamin juga alam akhirah, iaitu syafaat uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita dambakan. Yang kedua, Sahih Bukhari tuan-tuan, dalam satu kitab yang muktabar yang besar, babun nikah, ya, telah meriwayatkan bahawa bagaimana orang yang melahirkan rasa kecintaan, rasa kesukaan dengan keputraan baginda Rasulullah, walaupun waima dia seorang yang musyrik, tetapi tuan-tuan, alhamdulillah, walaupun dia musyrik, Allah berikan tetap dia ganjarannya. Dalam peristiwa ini tuan-tuan, Abu Lahab, ya, Abu Lahab dalam keadaan dia musyrik tuan-tuan, dia meraihkan keputraan hari kelahiran baginda sewaktu subuh Isnin 12 Rabiul Awal tersebut, maka telah dikhabarkan oleh Suwaibah, iaitu, ya, perempuan milikannya ataupun hamba sahayanya. Wahai tuan, satu berita baik tuan. Apa dia wahai Suwaibah? Bahawa pada pagi yang indah ini, yang cemerlang ini tuan, Aminah tuan telah melahirkan putera yang hebat tuan, demi Lata dan Uzza. Dia bersumpah dengan Tuhan berhala dia, aku cukup seronok dengan keputeraan baginda, dengan keputeraan putera Aminah ini. Dengan itu aku bebaskan engkau ya Suwaibah menjadi hamba yang merdeka. Maksudnya, dalam keadaan Abu Lahab yang musyrik melahirkan rasa sukacita, keputraan baginda Rasulullah pun dapat ganjaran yang begitu besar. Setiap hari Isnin, Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah. Dalil yang ketiga, siapa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meraihkan hari keputraan baginda? Siapa kata Nabi pun tak sambut ni Maulid Rasul ni? Nabi tak sambut happy birthday, Nabi tak celebrate dia punya birthday. Dalam Sahih Muslim, dalam bab siam, riwayat Abu Qatadah, ya, hadis Muslim tuan-tuan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Isnin ya Rasulullah? Nabi jawab, faqala fihi wulidtu, kerana pada hari Isninlah aku telah diputrakan, wa fihi unzila alayya, dan pada hari tersebutlah, maksudnya kebetulan hari Isnin juga tuan-tuan sidang penonton yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kerana pada hari Isnin jugalah kebetulan aku telah diwahyukan menjadi pesuruh Allah juga pada hari Isnin. Maka sebagai hamba Allah yang bersyukur, wajarlah aku berpuasa. Maksudnya aku bersyukur dengan aku berpuasa, mengenang keputeraan aku, kelahiran aku dan kerasulan aku. Maka hamba yang bersyukur, maka aku menyambut kelahiran aku dengan berpuasa tuan-tuan. Imam Syafi'i rahimahullah, pimpinan mazhab kita, ya, pimpinan mazhab kita tuan-tuan, telah menyatakan bahawa ma uhdisa wa khalafa kitaban au sunatan au ijma'an au atharan fahwal bid'atud dalalah, barulah disebut bid'ah yang sesat. Wa ma uhdisa minal ghairi wa lam yukhalif shay'an min zalik fahwal mahmud. Maksudnya apa tuan-tuan? Apa-apa yang baru dan dia bertentangan, masuk perkara-perkara yang baru, amalan-amalan disandarkan kepada amalan-amalan ibadah Islam tuan-tuan, ya, dia bertentangan dengan kitab Allah, bertentangan dengan hadis sunnah baginda Rasulullah, dengan ijma' para alim ulama, au atharan, dengan amalan orang-orang yang saleh, barulah disebut fahuwa bid'atul dalalah. Yang demikian itu barulah tuan-tuan disebut sebagai bid'ah yang sesat. Kalau semua kita kumpulkan sebagai bid'ah sesat tuan-tuan, dia tidak menepati sambungan apa kata-kata Imam Syafi'i, wa ma uhdisa minal ghairi, perkara-perkara yang baru yang diadakan selain daripada itu, dia tidak bertentangan dengan kitaban, ataupun wasunatan au ijma'an au atharan walam yukhalif shay'an min zalik, dia tidak bertentangan dengan empat perkara sumber utama ini, fahwal mahmud, yang demikian itu disebut yang terpuji. Maksudnya dalam istilah yang lain ulama fiqh sebut inilah bid'ah, ya, bid'ah hasanah, ya. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam semua hujah dan dalil ini, mudah-mudahan kita lagi rasa serenuk, ya,
rasa seronok kita menyambutnya. Malah Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahawa barang siapa yang menganjurkan, yang terlibat dalam mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul, insya-Allah mudah-mudahan di hari akhirat nanti kedudukannya Allah tinggikan sama darjat dengan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, bertemu kembali para penonton saya bersama dengan sebahagian penghuni-penghuni di Darul Islamic Care ini. Jika kita menyelak kembali sirah Nabi Muhammad SAW, terlalu banyak pengajaran dan iktibar yang boleh kita ambil daripada kehidupan baginda. Baginda melalui pengorbanan yang tidak terhingga untuk membawa sinar Islam ke serata dunia. Para penonton, kita perlu tanya kepada diri kita, adakah kita benar-benar menyayangi Nabi Muhammad SAW? Dan jika ya, apakah dia tanda dan bukti kita menyayangi baginda? Kita dengarkan. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton di rumah yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian, maka sewajarnya lah kita menunjukkan betul-betul bukti, proof tentang bagaimana yang dikatakan kita cintai Rasul, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bukti benar-benar kita sebagai umatnya sangat mendambakan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan rasa kecintaan kita sungguh-sungguh. Ulama sebut mestilah kepatuhan kita tanpa berbelah bagi kepada perintah apa sahaja yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ila irhaya. Allah telah berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," sekiranya mereka ini kasihkan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya juga Allah akan sayang kepada mereka. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa orang yang sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa sahaja yang baginda tegah, pastinya lah tuan-tuan, kalau kita tunjukkan rasa sayang kita, hendaklah kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kenali, tuan-tuan, bukan sekadar pribadi, tetapi kita juga kenali pribadi baginda Rasulullah. Kan? Kita biasa membicarakan tentang akhlak dalam sambutan Maulid Rasul ini, tapi kita jangan lupa tentang bagaimana nak dikatakan cinta. Anak-anak muda kata tuan-tuan, tak kenal maka tak cinta. Maka macam mana kita nak buktikan bahawa kita cinta Rasul? Takut-takut kita tak kenal batang tubuh baginda Rasulullah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan maksudnya dalam kitab As-Sama'in Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Hafiz Imam At-Tirmizi, menghuraikan cukup lengkap tentang pribadi Rasulullah. Yang ketiga, bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton, sidang hadirin hadirat yang dikasihi, buktinya ialah pastinya tuan-tuan kita amalkan dan kita ikut sedaya upaya sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua, kata ulama, tuan-tuan. Sedikit daripada mula kita buka mata sampailah kita pejam mata balik, sebelum kita pejam terus. Rasulullah menyayangi warga-warga Mas, maka diwujudkan pondok warga Mas ini untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cintailah golongan tua, sayangilah golongan muda. Maka di antara aktiviti-aktiviti warga Mas ini untuk mengeratkan pula kasih sayang di antara mereka, kami adakan program-program makan bersama. Dan kita seronok di bulan puasa, 27 puasa, 27 hari, Kak Ani masak untuk semua jemaah dekat sini dan orang luar yang mana datang berkunjung. Syukur Alhamdulillah, Kak Ani boleh bangun. Kita didik diri kita bersembahyang jemaah awal waktu. Itu yang kita mahu. Perakhiran, akhir hayat kita, tak ada siapa lagi yang menolong kita. Kita dengan Allah saja. Rumah kita kan dengan di pondok ni jauh beza. Sebab apa? Di rumah kita kalau kita rajin, kita pergi cari lah di surau ke masjid ke mana-mana yang ada majlis ilmu. Tapi di sini disediakan majlis ilmu. Macam pagi kita belajar tajwid Al-Quran. Lepas tu belah malam pula dia ada kuliah pula. Kuliah macam hari Minggu dia ada kuliah duha pula. Dia bawa ustaz-ustaz belah luar. Jadi ilmu tu kita biasa kita mengingat lah, kan.
tak putus. Itu satu keistimewaan yang saya pilih main duduk sini. Di sini kemudahan tu ada. Kemudahan tu ada kan memang saya sangat sebab lah. Untuk menanamkan rasa cinta, kasih sayang kepada Rasulullah, khususnya kepada penghuni-penghuni Pondok Warga Emas ini, antara aktiviti yang kita adakan di sini ialah kita adakan program pengajian Al-Quran. Setiap pagi selepas subuh, mereka ini akan bertadarus Al-Quran sampai pukul 12.30 tengah hari. Dan di samping itu selepas solat kita adakan selawat kepada Nabi SAW. Kerana ini bersesuaian dengan cara kita nak tanam itu tadi, yang mana kita menjaga apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi kata, aku taraktu fikum amraini, aku tinggal kepada kamu dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kita hidupkan Al-Quran. Dengan menghidupkan Sunnah Nabi, kita sentiasa menjaga, mengekali solat mereka secara berjemaah. Kerana Nabi kata, sallu kama ra'aitum usalli, semayang kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Di antara cara Nabi semayang, kami semayang secara berjemaah. Dan saya memastikan setiap jemaah akan solat secara berjemaah. Alhamdulillah, para penonton, Baginda SAW adalah seorang pemimpin yang cukup hebat. Namun baginda tidak pernah merasakan bahawa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Baginda tidak memperkecil-kecilkan orang lain, mempunyai sikap yang penuh dengan kasih dan sayang, rendah diri, lucu, memiliki akal yang kuat dan cerdas, logik dan juga rasional. Para penonton, hari ini kita perlu selak kembali sirah Rasulullah SAW dan ajarkan kepada anak-anak kita. Semoga akhlak-akhlak yang baik ini insya-Allah akan menyerap ke dalam diri mereka. Kerana cara menyampaikan Islam yang paling baik seperti Nabi Muhammad SAW adalah dengan menunjukkan sifat dan akhlak yang baik. Para penonton, kita sambung lagi perbincangan kita untuk mengetahui bagaimana, apakah dia cara untuk mengetahui sedalam manakah cinta kita kepada baginda Muhammad SAW. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Taala, sidang penonton di rumah sekalian, alhamdulillah dengan kehadiran tuan-tuan di sini menunjukkan sebagai buktilah, sebagai satu komitmen kita, istiqamah kita melahirkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita perlu bukti-bukti lagi, pembuktian bahawa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tuan-tuan, hujah yang keempat, ulama telah menggariskan bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita kena sebut nama baginda selalu berulang kali. Jadi tuan-tuan, sempena Maulidur Rasul pada tahun ini, berapa kalikah kita telah berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah selawat macam-macam, ada beratus jenis selawat tuan-tuan. Yang kelima, bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan ialah pastinya lah kita akan turut menyayangi siapa-siapa yang disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya tuan-tuan ahlul bait, para isteri-isteri baginda, anak-anak baginda. Kita kena kenal sungguh-sungguh siapakah kesemua isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal sungguh-sungguh anak-anak baginda Rasulullah. Yang kedua ialah para sahabat, para sahabat baginda tuan-tuan. Golongan-golongan akhir zaman ini ulama sebut jangan kita mencerca apapun pandangan, pemikiran dan sebagainya, kita mencerca para sahabat, khususnya kelompok-kelompok daripada mazhab Syiah yang menghina, yang begitu memperkecilkan sumbangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan tuan-tuan. Maksudnya kita mencintai para sahabat kerana baginda sangat mencintai para sahabatnya. Begitu juga tuan-tuan, siapa ni tuan-tuan? Kita nak cinta kepada baginda Rasulullah, tunjukkan bukti cinta Rasulullah. Rasulullah telah wafat. Nak tunjukkan, describekan, gambarkan cinta kita kepada sahabat. Para sahabat telah meninggal dunia. Siapakah yang ada pada hari ini yang bersama-sama kita masih hidup?
Sebagai kita buktikan cinta pada Rasulullah, kita dekatilah para alim ulama, tuan-tuan. Al ulama warasatul anbiya. Kita cinta para ulama yang merupakan para pewaris para nabi. Maksudnya kita juga cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pastinya lah, tuan-tuan, kita hadir di sini mengharapkan. Kalau saya tanya seorang demi seorang, pastinya lah jawapannya, laukana bainana ya Rasulullah, sekiranya engkau bersama-sama kami ya Rasulullah. Ya, setiap seorang daripada kita, tuan-tuan, merindukan, yang pastinya ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi telah bersabda, kalau kita tidur dan kita bermimpikan batang tubuh baginda Rasulullah, pastilah itulah aku, itulah baginda Rasulullah yang tak mampu diserupai ataupun menyamar syaitan itu sebagai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan kita meraihkan Maulid Rasul ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ganjarannya, dan kita ditempatkan golongan orang yang diakui dan akan disyafaatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa lagi para penonton di lain episod. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala komen dan cadangan boleh anda hantarkan kepada kami di alamat alhidayah@tv3.com.my sehingga kita bertemu lagi insya-Allah. Bersama kita mencari hidayah Allah, petunjuk jalan menuju kebenaran. Ya Rasulullah